Kita intro dulu. Bulan Mac adalah bulan yang sangat-sangat memberikan untuk kita, terutamanya bagi yang bergelar ibu bapa. Persoalannya, adakah kita bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin membawakan kepada anda video berkenaan dengan adakah PAS telah bersedia untuk menjadi kerajaan Malaysia. Sebab macam mana kita tahu, sebenarnya rakyat Malaysia ini memang dah mengharapkan sangat-sangat perubahan dalam kerajaan ini. Rakyat Malaysia sudah tidak tahan berada di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan madani yang hanya indah khabar dari rupa, di mana rakyat sudah tertekan sangat-sangat dengan isu ekonomi yang melanda negara kita ini seperti kejatuhan nilai ringgit, masalah ekonomi yang tidak berkesudahan, harga barang yang semakin naik dan macam-macam lagi. Belum cerita dengan masalah-masalah berkaitan hubungan antara kaum dan pelbagai perkara yang semakin lama semakin menyesakkan rakyat. Bahkan, isu beras tempatan juga sampai sekarang tidak ada jalan penyelesaiannya. Tetapi itulah, di saat rakyat mengharapkan agar kerajaan ini berubah, kalau boleh besok nak berubah. Tetapi adakah PAS bersedia untuk menjadi kerajaan? Cumanya untuk malam ini, saya tidak bawa tajuk itu. Kalau nak ikutkan, memang nak bawa tajuk itu sebenarnya. Cumanya saya ingin memberikan lebih ruang kepada poll yang telah saya buat dekat community tab saya dekat YouTube saya ini untuk lebih ramai anda dapat mengundi dan juga memberikan pandangan anda untuk saya jadikan sebagai input video saya berkenaan dengan hal tersebut. Jadi pada malam ini, saya ingin berbicara tentang satu tajuk yang sebenarnya dah lama saya nak buat. Tetapi tertangguh-tangguh disebabkan oleh begitu banyak sekali isu-isu yang melanda negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita tahu, bulan Mac ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak sekali perkara yang datang serentak. Sekolah bakal buka, tak kiralah sekolah menengah, sekolah rendah ataupun tadika ataupun pasti dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan selepas bulan Ramadan, sudah tentulah kita akan berhadapan dengan Hari Raya Aidilfitri. Di mana pada ketika ini, semua perbelanjaan akan datang serentak. Bila sekolah nak buka, sudah tentulah kita akan menghabiskan duit untuk membeli baju sekolah, seluar sekolah, kasut sekolah, beg baru, kemudian hendak membeli alat-alat tulis dekat kedai-kedai buku dan sebagainya. Dan belum cerita tentang yuran sekolah lagi. Yuran sekolah harus dibayar. Yuran PIBG juga harus dibayar. Dan kemudian kita kena membeli juga buku-buku yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan juga dekat kedai buku sekolah dan sebagainya. Itu cerita sekolah tuan-tuan. Kalau anak-anak kita masih kecil, belajar dekat tadika ataupun pasti dan sebagainya, yuran dah nak kena bayar. Kalau tadika swasta, of course lah mahal jumlahnya. Kalau tadika kemas, memanglah sedikit, memanglah murah. Tetapi tempat adalah sangat-sangat terhad. Begitu juga dengan pasti. Memang lebih murah berbanding tadika-tadika lain. Tetapi tempatnya juga adalah sangat-sangat terhad. Belum cerita lagi kalau ada anak-anak kita yang belajar dekat sekolah-sekolah istimewa. Sekolah yang khusus untuk mereka. Di mana yuran untuk sekolah-sekolah seperti ini, macam NASUM dan sebagainya, juga adalah sangat-sangat mahal. Dan semua ini datang serentak pada bulan Mac ini. Belum kita cerita yang kita akan menyambut bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini sudah tentulah kita akan bersedia untuk berbelanja bagi persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan untuk itu pun kita dah pening kepala dah. Sebab sudah tentulah kita akan memikirkan baju-baju baru untuk anak-anak kita. Kita mak bapak ni tak ada masalah tuan-tuan dan puan sekalian. Mak bapak ni pakai baju tahun lepas pun tak ada masalah lagi. Sebab kita dah habis beraya dah masalahnya kan. Raya ini bagi kita cuma fokus untuk balik ke kampung, untuk berjumpa dengan ahli keluarga ataupun untuk melawat sanak saudara dan sebagainya. Tetapi bagi budak-budak yang masih belum mengerti apa-apa ini, mereka nak pakai baju baru. Mereka nak berseronok. Mereka nak bergembira di hari raya. Terutamanya bagi motivasi untuk mereka berpuasa penuh dan sebagainya. Dan semua itu tidak murah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila harga barang semakin naik ini, barangan-barangan seperti baju dan sebagainya juga akan mengalami peningkatan harga. Dan walaupun kita boleh beli secara online, tetapi walaupun online lebih murah dan sebagainya, masalahnya ialah berkaitan dengan saiz. Sebab kalau beli online, kita tak akan dapat fitting. Tak akan dapat cuba baju ini adakah sesuai saiznya ataupun tidak. Dan semua ini tuan-tuan dan sekalian datang serentak pada bulan Mac. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita tahu pada bulan Mac inilah begitu banyak sekali benda-benda yang telah dihadiahkan oleh kerajaan kepada kita. Seperti mungkin minyak diesel akan naik harganya, tarif elektrik dan air telah pun naik, cukai pun telah ditambahkan ke 8% untuk bahagian perkhidmatan. Untuk mereka buat jualan dekat Shopee dan sebagainya pun terpaksa bayar 10% lagi dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya cukai-cukai, kenaikan-kenaikan, peningkatan-peningkatan ini yang kita kena hadap pada bulan Mac ini tuan-tuan dan puan sekalian.
satu persatu datang pada kita. Sehingga menyebabkan saya rasa ramai ibu bapa dekat luar sana yang sudah senak sebenarnya. Dah buntu, tak tahu nak buat apa lagi dah untuk mencari jalan bagi menyelesaikan keperluan-keperluan yang datang serentak ini. Kerana itulah saya katakan tuan-tuan dan sekalian, bulan Mac ini adalah bulan yang sangat-sangat menyenakkan untuk kita, terutamanya mereka yang bergelar ibu bapa. Kita tak nak dengar kata-kata orang kata, alah berjimat je lah, pakai budak-budak ni boleh pakai tahun lepas punya. Budak-budak ini tuan-tuan dan sekalian, yang pertamanya mereka ini membesar, terutamanya peralihan daripada kanak-kanak ke remaja. Pakaian daripada tahun lepas belum tentu muat pada tahun ini. Apatah lagi kalau mereka ini beralih daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, everything kena tukar. Baju sekolahnya kena tukar, seluar sekolahnya kena tukar sebab dah tak sama dah masalahnya. Kalau mereka ada adik-adik, mungkin bolehlah pass it down. Boleh diwariskan kepada adiknya pakai baju abang sebagainya. Tetapi si abang tetap kena beli baju baru. Kasut pun dah sasang kena tukar. Budak-budak ini membesar dengan cepat. Kasut yang muat pada awal tahun lepas, mungkin sekarang sudah tidak muat lagi. Takkanlah kita hendak melihat anak-anak kita kesakitan, menahan peritnya kasut kecil semata-mata kerana kita ingin berjimat dan sebagainya. Kemudian untuk peralatan tulis dan macam-macam lagi. Kita semua tahu budak-budak ini tuan-tuan sekalian. Mereka ini kadang-kadang sepanjang tahun lepas mungkin ada kehilangan pencil box, mungkin akan tak cukup pensel color pun dah bertukar, buku pun dah koyak rabat dan sebagainya. Jadi semuanya perlu ditukar baru dan belanja ini bukannya murah tuan-tuan. Yuran sekolah pun tetap kena dilunaskan sebab sekolah pun perlukan yuran tersebut untuk aktiviti mereka. Tak adil anda kata kalau kita just hantar anak kita tetapi yuran tidak dijelaskan. Kalau tidak, masaklah sekolah tersebut. Mana nak cek dana dan macam-macam lagi. Sudahlah peruntukan untuk sekolah-sekolah kebangsaan ini tidak sebanyak peruntukan untuk sekolah-sekolah swasta Cina, sekolah Presiden Cina. Kalau sekolah Presiden Cina tak ada masalah lah. Mereka dapat sampai RM300,000 untuk setiap sekolah. Kerajaan dah bagi. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, yang daif-daif belaka tersebut, mereka memerlukan duit yuran lah. Dan juga yuran PIBG untuk memastikan yang sekolah itu dapat dicantikkan, dapat dibaiki, kerusi dapat ditukar dan macam-macam lagi. Kalau tak, kita terpaksa melihat anak-anak kita belajar dalam persekitaran yang serba tidak sempurna. Berkenaan dengan raya pula, macam saya katakan tadi, kalau setakat kita mak bapak ini tak tukar baju tak ada masalah tuan-tuan. Kita boleh pakai baju daripada tahun 2020 lagi masalahnya kan, zaman PKP. Sebab masa PKP kita tak keluar jalan, tak keluar raya sebagainya. Tetapi anak-anak ini tak mengerti. Mereka perlu tukar baju baru. Mereka mahu tukar baju baru. Terutamanya sebagai reward untuk mereka menunaikan puasa penuh dan sebagainya. Dan kalau mereka tak tukar baju baru dan melihat rakan-rakan mereka yang lebih bernasib baik tukar baju baru, mereka sudah pastilah akan berasa sedih, akan rendah diri dan macam-macam lagi. Belum cerita perbelanjaan untuk balik kampung. Belum cerita perbelanjaan untuk berhadapan dengan bulan puasa, untuk memastikan juadah berbuka setiap hari ada dekat rumah kita sebagainya. Ya betul, kita boleh bawa anak-anak kita, keluarga kita pergi makan berbuka puasa secara percuma dekat masjid-masjid dan sebagainya. Tetapi tahan ke sampai 30 hari kita buat macam tu masalahnya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya secara asasnya sangat-sangat memahami keperitan yang dialami oleh para ibu bapa dalam berhadapan dengan prospek begitu banyak sekali duit yang terpaksa dibelanjakan sepanjang bulan 3 ini. Dengan masalah ekonomi negara kita yang sangat-sangat teruk pada ketika ini, dengan nilai ringgit kita yang merudum, dengan harga barangan yang sangat-sangat mahal yang semakin meningkat setiap hari, limau nipis pun dah sampai RM12 sekilo, telur omega pun 10 biji dah dekat RM9. Macam-macam benda yang betul menyesakkan diri kita sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tetapi kita tak boleh buat apa. Kita terpaksa berhadapan dengan semua ini, suka ataupun tidak. Kita terpaksa berjumpa dengan keadaan ini sama ada kita mahu ataupun tidak. Kita tidak ada tempat untuk lari. Kita tidak ada tempat untuk mengadu dah sebenarnya. Sebab itulah kita mengharapkan kerajaan ini, kalau boleh, sediakan prasarana yang bagus untuk rakyat. Pastikan rakyat ini tenang. Rakyat dapat berbelanja dengan baik dan sebagainya. Tetapi kita lihat kerajaan kita sekarang ini macam clueless. Berkenaan dengan ringgit jatuh pun tak dijawab-jawab sampai ke sudah. Sampai Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim kata, Perdana Menteri tolong jawab pasal ringgit. Jangan serahkan pada Jabatan Bank Negara. Tolong jawab sebab anda adalah Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan. Tolong jawab dekat Parlimen. Parlimen buka minggu depan. Tolong peruntukkan satu masa beritahu betul-betul tentang ringgit ini serta apakah langkah yang kerajaan nak buat. Jangan bersembunyi lagi masalahnya. Dan inilah kita hadapi sekarang ini. Kerajaan yang tidak mahu bertanggungjawab, yang hanya pada sembang tetapi tak reti nak buat apa sampai impaknya kena kepada rakyat. Dan pada bulan Mac ini, impak itu adalah sangat-sangat besar dan saya sangat-sangat takut ada di antara kita yang terbabas serta tertewas sepanjang bulan Mac ini. Saya berdoa kepada anda semua
agar bulan Mac ini anda dapat hadapinya dengan baik dan penuh kesabaran serta ketakwaan. Minta tolong pada Allah Ta'ala. Di saat Perdana Menteri kita pun buat tak reti, di saat kerajaan kita pun buat tak faham, maka kebergantungan kita hanyalah kepada Allah Ta'ala. Kita minta banyak-banyak pada dia agar mudahkan urusan kita sepanjang bulan Mac ini dan juga pada bulan-bulan yang mendatang. Dan kepada kerajaan, tolonglah dengar keluh kesah rakyat. Jangan sibuk sangat dengan politik anda. Jangan asyik nak berpodcast. Jangan asyik nak buat town hall sana, town hall sini. Bersembang sana, bersembang sini. Tetapi satu hapah pun tak berhasil. Langsung tidak ada kebaikan untuk rakyat. Jangan sampai rakyat yang semakin tertekan, yang semakin terhenyak ini sudah tidak tahan lagi, telah mencapai kemuncak kesabaran mereka. Jangan sampai rakyat turun ke jalan raya, ramai-ramai bertanyakan soalan ini kepada kerajaan kerana tak reti bahasa. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?